Ya. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahi subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahran dahirin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin rabbal alamin. Qala al-musannif, kat mana kita berhenti? Hadis nombor hadis nombor apa tu? Anda ada? Nombor 13. Qala al-musannif rahimahullah, hadis yang ke-13. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal
afdalus salati ba'dal faridati salatul laili. Rawahu Muslimun. Hadis ni perawinya ialah Imam Muslim kita. Artinya, arti hadis ini sebaik-baik sembahyang, kemudian daripada sembahyang fardu ialah sembahyang malam. Artinya, arti hadis ini bermula sebaik-baik sembahyang, yang paling afdal sekali, yang paling sunat sekali, kita dirikan sembahyang yang mana sebaik-baik, yakni yang paling lebih kemudian daripada sembahyang fardu. Adapun sembahyang fardu, hak tu nombor satulah. Hak tu nombor satulah nisbah kelebihan dia. Maknanya selepas daripada sembahyang fardu sehari semalam 5 waktu tu, ada lagi tak mana-mana sembahyang yang kita dirikan hak lebih selepas daripada sembahyang fardu, dia jatuh nombor 2. Lagu itulah, ialah hak paling baik, seafdal-afdal sembahyang selepas daripada sembahyang fardu ialah sembahyang malam. Iaitu kita sembahyang sunat di tengah, di pertengahan malam. Jadi murad dengan pertengahan malam ni, sembahyang malam ni 1/3 yang akhir. Malam tu kita bahagi 3. Start dari maghrib sampai subuh, itu malam. Kita bahagi 3 lah. Kita ambil 1/3 yang terakhir, kan? Lebih kurang pukul 4 pagi lah mulanya, kan? 4 pagi ke 3:30 pagi ke, kan? Membawa ke subuh. Itu dipanggil sulusul akhir. 1/3 yang terakhir. Nanti di bawah hadis yang di bawah tu akan diceritakan. Malam tu pula, masa mana hak paling afdal kita nak buat sembahyang malam ni? Ya itulah 1/3 lah. Baik, tak apalah, sat lagi di bawah dia akan cerita lagi. Maksudnya, maksud hadis ini tadi terjemahan hadis. Ani nak hurai reti hadis. Sesudah kita sempurnakan akan segala sembahyang yang fardu, yakni sebanyak 5 waktu sehari semalam lah. Hak tu tak boleh tinggal lah, kan? Takkan kita nak utamakan yang sunat, nak tinggal hak fardu, bukan dia, kan? Keutamaan kita nombor 1 sekali ialah sembahyang fardu. Baik. Jadi selepas kita tolak sembahyang fardu lah, sembahyang fardu tak ada siapa lah nak boleh tandingnya, hak tu nombor 1 lah, pasal dia wajib. Selepas dari itu sembahyang-sembahyang lain hukumnya cuma sunat saja.
Sesudah kita sempurnakan akan segala sembahyang yang fardu, kita sempurnakan tu secara yang dikehendaki oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang fardu tu pula kita kerjakan sebagaimana sunnah baginda Rasulullah, kan, daripada segala syarat-syaratnya, daripada segala rukun-rukunnya, sunat-sunatnya, kan, kita buat dengan sempurna. Baik. Maka yang sebaik-baik kita kerjakan lagi daripada yang sunat ialah sembahyang sunat malam. Jadi kita buat sembahyang sunat, kan, antara kita buatnya pada siang hari dengan kita buat sembahyang sunat di siang hari, di malam hari, kan, kelebihannya atau hak lebih banyak pahala. Senang abang lagu tu. Kalau sebut perkataan afdal, maksudnya pahala tu banyak daripada yang kurang afdal. Yang tidak afdal tu boleh pahala, tapi kalau kita buat yang afdal, pahalanya lebih lagi. Tu nak faham afdal dengan tidak afdal ni, iaitu kita mengerjakan sembahyang sunat di malam hari. Kan, malam hari ni kita buatlah sembahyang sunat, mangkit tidurlah dulu. Bangun 1/3 yang terakhir itu yang lebih afdal lagi. Lepas tu kita mangkitlah buat sembahyang sunat. Kita sembahyang sunat taubat ke, kita buat sembahyang sunat tahajud ke, kita buat sembahyang sunat hajat ke, kita buat sembahyang sunat tasbih ke, lah sekali kita tutup dengan sembahyang sunat witir. Jadi sembahyang itu kita lakukan pada malam hari. Sembahyang tahajud tak ada buat siang hari. Mana ada tahajud buat siang hari? Tak ada. Semua tu buat belah malam belakang. Nak sembahyang tahajud tu pula kena tidur sat dulu. Ikutlah tidur tu sat ke lama ke, syaratnya pula. Lepas tu kita pun bangunlah. Apa tu baru boleh kita buat. Jadi kita duk mengerjakan sembahyang sunat di malam hari ni, pahalanya banyak. Pahalanya tu ialah banyaklah. Banyak tak tahu banyak mana. Kita tahu setakat banyak ya. Kan? Kalau orang tanya, boleh banyak mana? Mana nak tahu. Kita tahu setakat banyak je lah. Kalau kita buat perkara yang afdal ni. Baik. Lebih-lebih, yakni lebih-lebih lagi, lagu itulah, pada 1/3 yang akhir, kan, kita bahagilah malam tu dengan 3. Dapatlah lebih kurang 4 jam, lebih kurang, kan, lebih kurang lah. Tengoklah maghrib pukul berapa, subuh pukul berapa, kan. Jadi kalau kata kita bahagi 3, dia nak lebih kurang masa kita dapat tu 4 jam. 1/3 tu ialah 4 jam. Kalau kata maghrib pukul 7.30, 8.30, 9.30, 10.30,
11.5 tu 1/3 yang pertama. Kan? Tambah lagi 4 jam tu 1/3 yang kedua. Tambah lagi 4 jam, jadilah 1/3 yang akhir. Nak lebih kurang jam kot, kita kata start pukul 4 pagi lah. Tengoklah kan, subuh lah ni pukul berapa kan. Tengoklah 3:30 pagi ke, pukul 4 pagi ke. Ada subuh awal, ada subuh lewat. Macam lah ni subuh lewat dah kan, maghrib pula lewat kan. Kira tengok bahagi 3. Baik, maknanya lebih-lebih lagi sangat dituntut kita buat sembahyang malam, solatul lail. Juga kita panggil qiyamul lail. Ada juga hak tolong je. Kita bangun daripada tidur kita di malam hari tu qiyam. Bangun tu kerana apa? Kerana nak solat, nak sembahyang sunat tahajud. Nak sembahyang sunat tasbih, nak sembahyang sunat taubat. Tu tertib. Nak sembahyang sunat yang selalu kita buat di malam hari. Baik. Kenapa yang musannif kata lebih-lebih lagi pada 1/3 yang akhir ni? Hak lebih keutamaannya pula. Sebabnya kerana waktu itulah, yakni 1/3 yang akhir, ialah permintaan, yakni doa. Permintaan tu kata dia doa kita duk minta kepada Allah, benda-benda yang kita berdoa tu, ialah sangat diperkenankan. Salah satu daripada waktu mustajab doa, orang panggil. Ni waktu pula kan, dia ada macam-macam berkenaan dengan tajuk mustajab doa ni. Ada tempat yang mustajab doa. Macam kita pergi ke Mekah kan, kita pergi ke Mekah, kita bertawaf, kita duduk di hadapan, di antaralah pintu Kaabah dengan Hajarul Aswad. Orang panggil tempat tu nama apa? Multazam kan. Tempat itu tempat. Tempat yang sangat mustajab doa kita. Mayang sunat dulu, lepas tu kita pun sambil berdiri ke, sambil duduk ke, kita berhadap di antara pintu Kaabah dengan Hajarul Aswad berdoa. Tapi habis 5-6 ribu kan, tapi tak tahu nak buat apa. Sayang juga. Lepas tu nak pergi buat umrah ke, ikutlah nak buat haji pun kan, belajarlah dulu kan. Syaratnya, rukunnya, sunat-sunatnya. Sunat-sunat nak buat ni banyak. Kalau kita pergi buat umrah, buat haji di Mekah sana tu kan, masa kita bersa'i naik atas bukit Safa kan, kita nak baca doa dulu sebelum nak mula sa'i kan. Lepas tu mulalah bergerak kita bersa'i sampai Marwah. Sunat pula naik seperdirian atas bukit Marwah, hadap kiblat, baca doa pula. Macam-macam. Itu tempat yang mustajab doa. Hak ni masa. Masa mana? Kalau kita berdoa, sangat besar kemungkinan doa kita tu diperkenankan oleh Allah. Iaitu 1/3 yang terakhir pada tiap-tiap malam. Ni tak kena pergi Mekah lah buat duduk rumah pun tak apa. Saya lagi ada hadis dia di bawah. Baiklah. Kerana waktu itulah permintaan sangat diperkenankan, dan waktu itulah yakni 1/3 yang akhir ni, Allah sangat hampir kepada hamba Allah. Maksud sangat hampir ni apa dia? Sangat hampir dengan
rahmatnya. Bukan sangat hampir Tuhan turun pula. Duk endap kita duk buat apa seperti fahaman tak betul ya tu. Kan? Di 1/3 atau di 2/3 malam Allah Ta'ala turun ke langit dunia, duk endap tengok kita mayang ke dak, mangkit hidup ke dak, lagu tu ke? Bukan. Kan? Dah Allah Ta'ala tidak bertempat. Tak usah dupi faham mentashbihkan Allah serupa macam kita. Maksud sangat dekat ni apa dia? Mengurniakan rahmat dia kepada kita. Sangat dekat dah untuk kita mendapat kurniaan rahmat daripada Allah, iaitu pada waktu 1/3 malam. Buah makna lagu tu. Baru terang balik. Bukan maksudnya Tuhan turun. Turun tu makna kata Tuhan duduk atas lah. Bukan. Baik. Hak musannif kata ni dia ambil mana? Kerana hadis yang dirawikan oleh Tirmizi. Ada hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabdalah ni. Baiklah, apa kata Nabi? Apa sabdaan Nabi? Aqrabu ma yakunur rabbu minal abdi, aqrabu ma yakunur rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Ribuh baris siap dah. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ati fakun. Baik, pergi buka dalam kitab apa kitab hadis kan, karangan Imam Tirmizi, adalah jumpa hadis ni. Baik, artinya sehampir-hampir yang adalah Tuhan daripada hamba. Tadilah kita sebut tadi. Maknanya rahmat daripada Allah paling hampir untuk seorang hamba ni memperolehinya. Seorang hamba masa yang paling hampir, paling dekat sungguh untuk dia memperolehi, mendapat akan rahmat Allah. Bahasa makna begitu. Ialah pada tengah malam yang akhir. Ialah tengah malam yang akhir. Di tengah malam. Di tengah malam tu hak akhir. Hak kita sebut tadilah 1/3 yang terakhir tadi. Kan, kalau kata jam ni, kunci jam tu lebih kurang pukul 3:30 pagi, pukul 4 pagi lah. Boleh kunci jam sikit lah. Waktu tu kita mau bangun lah. Biarlah qada-qada hajat kita apa semua. Kalau nak mandi, mandi. Tak berasa sejuk, ambil ayat semayang. Lepas tu kita semayang sunat wuduk dulu. Lepas kita solat, semayang sunat wuduk. Lepas tu kita semayang sunat taubat. Kita bertaubat kepada Allah. Kita semayang sunat taubat. Selesai kita buat sunat taubat, kemudian kita beristighfar, bertaubat kepada Allah dengan doa-doanya kita baca. Bangkit pula kita buat semayang sunat tahajud. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, ikutlah.
Kan? Nak buat banyak mana pun. Dah kata setengah ulama' tak disakat pun. Dah sunat tahajud ni berapa rakaat. Oh, kata setengah ulama' begitu. Kan? Lepas tu dah rasa siap dah, ada hajat apa kita dengan Allah, kita buat sembahyang sunat hajat pula. Kan? Habis tu kita baca doa apa semua. Kan? Rasa kuat larat lagi. Cerita larat lah ni. Kan? Masa pun panjang lagi. Kan? Buat sembahyang sunat tasbih pula. Tu panjang sungguh lah. Kan? Habis buat sembahyang sunat tasbih, tak lama dah nak subuh ni. Kan? Kitanya tadi tak sembahyang witir lagi. Lepas kita sembahyang fardu isyak tadi, tutup dengan sembahyang sunat witir. Tu hak nak buat apa dia, hak kita nak buat. Kan? Ni mangkit tapi tak tahu nak buat apa. Pun ada juga. Kan? Bagi tahu hak nak buat tu apa dia. Sembahyang sunat apa yang kita nak buat. Tahu senanglah. Lepas tu belajarlah kaifiat amal tu. Kan? Belajarlah cara-cara nak buat sembahyang sunat tadi lagu mana. Nak baca surah apa. Kan? Kalau tak hafal hak panjang, baca pilah hak pendek. Kan? Lepas tu dengan doa-doa, dia ada doa dia pula. Kan? Kalau tak hafal, bukalah kitab, buku apa pun bacalah. Kan? Sembahyang tahajud dia, ada doa dia. Kan? Panjang juga, nak kata pendek tak juga. Kan? Bacalah. Kan? Tak ada arah, baca, minta pi apa buat kita hafal doa kita tu. Inilah kalau boleh kita jadi buat wirid. Wirid ni kita buat tiap-tiap malam. Kan? Amalan sembahyang sunat di malam hari ni terbaiklah. Kan? Sangat elok sangatlah. Kan? Hal loratnya kita mangkit juga, mangkit pergi kencing saja. Kan? Lepas tu bom balik kan? Sambung tidur balik. Tu lorat kita lah ni. Bukan cerita tak tahu nak buat apa kita ni. Hak betulnya malas. Tu sebetulnya. Kan? Nak buat sembahyang tahajud. Niatlah usolli sunat tahajud rakaatain lillahi ta'ala. Buatlah 2 rakaat. Tidak. Nak baca surah ikut suka. Nak baca surah panjang pun boleh. Nak baca surah pendek pun boleh. Tak mau baca surah langsung pun boleh. Kan? Boleh sangat. Tapi hak betulnya bukan masalah itu. Masalah yang sebenarnya pemalas kita tu. Tu lorat sungguh. Kan? Daripada muda kita malas, kan? Sampai ketua pun duk terbeat dengan malas situlah kita ni. Kan? Tak ada terlintas, teringin, terlintas, terniat, terazam dalam hati nak buat pun tak ada. Jangan kata nak buat, jangan kata buat. Kehendak teringin dalam hati, ya aku nak mangkit malam ni kan? Aku nak buat sunat tahajud Mengaji dah. Kan? Tinggal lagi buat je tak ada pun lagu tu pun. Teruk tak teruk kita ni. Kan? Punya balok sungguh. Baik. Habis hak balok tu bahagian kita lah. Tak ada nak salah siapa-siapa dah. Salah diri sendiri je. Kan? Lepas tu aku nak salah orang tu, salah orang ni, kan? Dah salah kita aja. Tu yang betul sekali. Baiklah, habis tang situ. Maka jika kuasa engkau, kuasa ni larat, mampu maksud kuasa ni. Maka jika mampulah oleh engkau, bahawa engkau daripada orang yang mengingati Allah pada itu waktu. Yakni pada itu waktu mana tu? Pada tengah malam yang akhir tadi. Maksud mengingati Allah yakni beribadat kepada Allah. Ingat saja tak jadi. Makik mungkin 4. Jaga je teringat Allah. Betul kan maksudnya? Kan? Bukan. Teringat saja tak jadi.
Jaga-jaga tu dandan mangkit nak buat. Mengingati tu mana ya'budu. Maknanya beribadat. Buat semayang sunat tadi. Kalau kamu mampu mangkit di tengah malam yang terakhir tadi, kan, untuk berqiyamul lail. Sebut lagu tu senang sikit. Kan, untuk salatul lail. Makna sama je tu. Kan, untuk buat semayang sunat seperti yang kita sebutkan tadi. Maka kerjakanlah ketika itu, maka dirikanlah, lakukanlah oleh kamu agar semayang sunat pada ketika itu, yakni pada ketika tengah malam yang akhir. Buatlah. Nabi suruh kita buat. Kan? Cerita tadilah serupa tadi kita abang kan? Nak jadi jangan kita nak bagi ada istiqamah tu pun susah juga. Hak kata kita jadi kita buat ibadat semayang malam tu sebagai wirid kita tu, maksudnya kita dah istiqamah. Istiqamah tu mana kita telah berkekalan buat tiap-tiap malam, mangkit tiap-tiap malam. Kan? Nak sampai tangga tu pun susah. Pasal nak kena ada buah mula dulu. Kita ni kena ada buah mula, kena mangkit dululah. Mula-mula kena ada lah permulaan dia. Kan? Malam pertama tu lah kita kena adanya. Kan? Mangkit buat amal ibadat kita. Lepas tu malam esok pula kunci jam lagi. Kan? Kalau larat, kalau kuat, mangkit pula, buat pula, lagu itulah. Sampai bila? Sampai mati. Buat ibadat ni bukan kata sekali-sekala. Kalau ikutnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Buat ibadatlah oleh kamu kepada Allah sampai bila nak kena buat ibadat. Tak kira lah hak wajib ke hak sunat ke, sampai datang kepada engkau oleh keyakinan. Apa keyakinan? Keyakinan tu yakni al-maut. Sampai mati. Kan? Bukan sekali-sekala. Tu sepatutnya. Hak sepatutnya hak kita nak kena buat. Tapi kita tak buatlah. Sebab tadilah contohnya kita malas satu hal, banyak alasan satu hal lagi. Kita cukup banyak helah kita cukup banyak bagi alasan nak pelepah. Nak pelepah diri tu ada saja. Kok tu lah, aku tak boleh lah, aku esok ni ada kerja lah, begitulah, beginilah. Lah kali apa pun tak ada. Tu je kita ni. Baiklah, habis tang situ. Mudah je kan. Nak mengaji bukan payah mana. Nak buat tu. Seterusnya hadis kita yang ke-14. Wa an Abi Ayyubin Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru haqqun ala kulli muslimin man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba ayyutira bi thalathin falyaf'al wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al
Rawahul arba'atu, hadis ni perawinya seramai 4 orang. Selain dari Imam Bukhari, Imam Muslim, kan ada 4 orang, seramai 4 orang lah perawi hadis, seperti Imam Abu Daud, Imam Tirmizi. Hak kita mula-mula mengaji di awal kitab ni hari tu, kan dia abang satu kaedah dah, kalau abang seramai 4 orang ni, siapa dia 4 orang tu, pitilik tengok balik. Baik, artinya, arti sabda Nabi bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ia Rasulullah, baik, sembahyang witir itu ialah hak atas tiap-tiap orang Muslim. Hak ni lah yang khilaf ulama ni. Ada setengah mazhab mengatakan sembahyang witir itu wajib. Tak mayang witir itu berdosa. Lepas-lepas mayang isyak tu mereka buat mayang witir selalu. Bagi kita dalam mazhab Syafi'i ni, solat witir ni hukum dia sunat. Kita nak mengaji tentang solat witir, sembahyang sunat witir. Jadi di sisi kita yang bermazhab Syafi'i ni, perkataan hak ini artinya apa? Artinya ialah sabit. Ada sabit tak sembahyang sunat witir ni? Ataupun beginilah maksud dia, nak faham maksud sabit ni. Ada sungguhkah kita ni disuruh buat sembahyang sunat witir? Adakah kita ni, tiap-tiap orang Muslim ni, kan, disyariatkan kepada kita untuk mengerjakan sembahyang sunat witir? Soalan ni tu soalan. Jawapan dia, lah, sabit sungguh kan. Tu hak. Sungguh. Kita tiap-tiap orang Islam ni telah disyariatkan ke atas kita mendirikan sembahyang witir. Tu maksud hak tu. Kita sesungguhnya telah disuruh untuk mengerjakan akan sembahyang witir. Tu haqqun. Kan? Di sisi kita yang bermazhab Syafi'i, huraian hak itu dengan makna begitu. Mazhab lain maksud hak tu wajib. Wajib kena sembahyang witir. Tu depa lah, tu mazhab lain. Baik. Habis tang situ. Atas tiap-tiap orang Muslim, disuruh setiap kita lah, laki-laki perempuan, kan, mengerjakan akan sembahyang witir. Adakah tidak disuruh kita mengerjakan sembahyang sunat witir ni? Ada sungguh. Ada dalam dalil, ada dalam nas. Memang dalam syariat Nabi kita disuruh kita sembahyang witir. Tu arti hak. Baik. Artinya, tak apalah musannif nak terjemah arti hak atas tiap-tiap orang tadi. Patut sekali dikerjakan oleh tiap-tiap orang Muslim. Patut sungguh. Mana syariat lah. Syariat Nabi kita lah. Ada sungguhlah sabit. Hukuman mengerjakan sembahyang witir ni. Jadi sepatutnya, patut sangat-sangat dah kita ni, tiap-tiap orang Islam, kan, kena buat sembahyang witir. Waktu dia selepas selesai kita sembahyang isyak, kan, sampailah subuh. Selagi tak keluar fajar shadiq, waktu dia masih ada lagi. Itu waktu dia, kan. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Sekurang-kurang akmalnya 3 rakaat. Kan?
paling banyaknya 11 rakaat. Habang saja buat dak pun. Kan? Itu lorat kita saat ni. Bukan cerita tak tahu ni, cerita tahu. Boleh habang tapi nak buat. 1 rakaat pun tak. Jangan kata 3 rakaat. Kan? Gagah duk sembahyang tarawih bulan Ramadan tu ya, lepas tu tak imam buat witir 3 rakaat. Kan? Tu pun tuang awal lagi. Kan? Tak ada dah 20 rakaat, 8 rakaat pun tuang dah. Kan? Dalil pemalas kata Tok Guru anda, Tok Yasin dulu ni. Orang hak nak sembahyang tarawih 8 rakaat tu bukan apa sangat. Hak sebetulnya dia pemalas. Dia segan nak buat sampai 20 rakaat tu. Dia kata tu bid'ah lah. Tu kata alasan saat ni tu. Banyak alasan sangat. Nak buat suatu amalan tu macam-macam. Nabi tak buat lah. Sembahyang malam hari cuma 11 rakaat sajalah. Mohong semua tu. Hak betulnya pemalas ya. Nak sembang kedai kopi lagi tu. Kedai kopi duduk panggil tu. Ada sajalah kita ni. Balik rumah sihat pula. Tak ada sakit letih apa pun. Boleh bersembang berjam pula di kedai kopi tu. Baik. Oleh sebab itu, katanya pengarang kitab ni, oleh sebab itulah taksat ni lah, sembahyang witir itu hak atas tiap-tiap orang Muslim. Oleh sebab itu, siapa yang ingin bahawa diwitirkannya siapa tadi dengan 5 rakaat, maka kerjakanlah. Kita berasa kita nak buat malam tadi, hari tu malam tu lah, kita nak buat sembahyang witir tu 5 rakaat. Rasa nak buat, rasa ada riang lah. Hari tu rasa rajin pelik lah. Lama dah tak main rasa rajin lagu ni. Buat, Nabi kata. Lagu tu masuk kerjakanlah. Buatlah. Rasa nak buat 5 rakaat, buat. Boleh. Dan siapa yang ingin bahawa diwitirkannya, tu barang siapa tadi dengan 3 rakaat. Dia nak buat sembahyang witir sebanyak 3 rakaat. Apa Nabi kata? Maka kerjakanlah. Buatlah. Kan? Rasa nak buat 3, buat 3. Rasa nak buat 5, buat 5. Hak saat ni, hak awal saat ni. Lepas tu sambung lagi. Dan siapa yang ingin hendak mengwitirkan, tu dah nak baca tu pun tak kena berbaris tu. Tak lagi tak tahu apa dia tu. Dan siapa-siapa yang teringin, ada kehendak dalam hati, hendak menwitirkan, hendak buat sembahyang witir dengan 1 rakaat, habis tak ada balok tu. Kan? Saat ni balok nak buat. Dalam keadaan sangat-sangat balok, berasa lagu larat buat 1 rakaat je. Boleh, tak apa. Nabi kata, maka kerjakanlah, buatlah. Kan? Itu kata sekurang-kurang bilangan rakaat sembahyang witir ni ialah 1 rakaat. Kan? Paling-paling banyak 11 rakaat. Dia ganjil lah, dia ganjil. Witir ni kena buat ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Sudahlah. Kan? Jadi pilihlah. Cumanya kalau kita mengaji dalam kitab-kitab fiqh, dia sebut berkenaan dengan kita buat witir 1 rakaat ni, janganlah kita buat selalu. Nampak sangat. Kan? Nampak sangat pemalas kita. Hari-hari 1 rakaat kan? Malam tadi malam pun 1 rakaat.
minggu, banyak minggu dah. Dah dia kata 1 rakaat, hukumnya khilaful aula. Tidak aula buat lagu tu. 1 rakaat. Kan? Habis-habis tak ada kalau kata nak buat witir, habis-habis tidak 3 rakaat. Sembahyang witir ni kita boleh buat 2 kaifiat. Kita boleh buat dengan cara satu takbir, 1 salam. Contoh kita buat 3 rakaat kan, kita terus niat 3 rakaat. Usolli sunnatul witri salasa rakaatin. Saja aku mengerjakan sembahyang sunat witir 3 rakaat tu kan. Boleh. Rakaat kedua baca tahiyat awal. Rakaat ketiga duduk tahiyat akhir. Boleh. Ataupun selalu hak kita dah buat ni, dia panggil kaifiat yang kedua faraq. Kita ceraikan. Kalau kita buat 3, kita buat 2 rakaat dulu. Kemudian baru kita buat 1 rakaat, 2 takbir, 2 salam orang panggil. Baik. Kemudian kan minggu dulu ni ada cerita tentang kaifiat niat tu. Baik. Boleh tak kita niat usolli sunnatal witri rak'ataini? Sahaja aku mengerjakan sembahyang sunat witir 2 rakaat kerana Allah. Jawabnya boleh. Hari tu anak cerita tak habis lagi. Kan? Jadi timbul kekeliruan. Kan? Tak boleh ke? Bukan tak boleh macam mana. Mula-mula kita kena faham witir tu retinya ganjil. Itu terlebih dahulu kita kena habaq. Faham maksud witir tu sendiri. Kan? Sebab tu kita buka dalam kitab-kitab, dia ada ajar kaifiat niat sembahyang witir ni. Hak serupa lagu ana sebut tadi. Kan? Usolli sunnatal witri rak'ataini. Lepas tu duk lorak, lepas-lepas mayang witir aku tak sah dah. Bukan seperti itu nah. Dia tidak semudah itu. Cumanya hak kita niat buat witir 2 rakaat tadi ni kan, terlebih dahulu kita kena faham maksud yang kita kata tu. Kena faham maksud dia. Kalau tak faham maksud dia, tu yang tak sah tu. Jadi kaifiat niat sembahyang sunat witir ni sebenarnya ada macam-macam. Kalau katalah kita nak buat 3 rakaat. Kita nak buat 2 rakaat dulu bagi salam, kemudian kita naik buat 1 rakaat. Lepas tu bagi salam. Begitulah selalunya. Jadi yang pertama kita buat 2 rakaat. Baik, kita tentu kita kena takbir, kita kena niat. Baik, ulama ajar kita cara niat hak 2 rakaat ni. Ikutlah kita buat 3 ke 5 ke 7 ke, tentu kita buat 2. Kan? Last sekali baru 1 rakaat. Akhir sekali baru 1 rakaat. Jadi hak 2 ni satu. Yang pertama ulama kata perbahasan ulama. Yang pertama kita boleh berniat salatul laili. Usolli sunnata salatil laili rak'ataini lillahi ta'ala. Cara niat yang pertama ni, sahaja aku mengerjakan sembahyang sunat di malam hari 2 rakaat kerana Allah. Itu witir tu, jadi witir juga tu. Hang tu buat 2 rakaat boleh. Tapi jaranglah, tak biasa dengar lagi lah kita ni berniat lagu tu. Tapi boleh. Supaya nak bagi nampak yang kita ni apa tadinya tak salah niat. Ataupun yang kedua,
Ingat tu. Ataupun cara niat kita yang kedua, yang nak sebut hari tu muqaddimah witir tu. Kan? Usalli muqaddimatal witri rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan sembahyang muqaddimah bagi witir 2 rakaat kerana Allah. Dua, ingat tu. Nah, kan ba'da hari tu dia ada beberapa cara niat. Nah, baik. Yang ketiga, cara niat ni sembahyang witir ni. Niat sembahyang sunat witir nah. Yang kedua cara niat dia supaya kita sebut tadi sunnatul witri. Usalli sunnatul witri rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan sembahyang sunat witir 2 rakaat kerana Allah. Tu hak selalu kita niat lagu tu. Baik, boleh, tapi dengan syarat kita mesti faham idhafat itu dipanggil nama dia idhafat bayaniyah. Dia ada salah. Kita kena mengaji lah pula ilmu alat pula. Tajuk dia mudhafun ilaih ni. Kan? Salat sunnata tu mudhaf, al-witri itu mudhafun ilaih. Sunat witir. Baik. Kita sebut saja aku mengerjakan sembahyang sunat witir tadi kan 2 rakaat. Boleh, tapi dengan syarat kita faham maksud sunat witir yang kita niat tu. Apa maksud kita? Maksud kita yang kata al-idhafatu lil bayaniyah ni, iaitu begini. Arti maksud sunat witir yang kita niat kat saat ni tu, maksudnya begini. Sahaja aku mengerjakan akan sembahyang sunat, yang mana adalah sembahyang sunat ini ialah daripada sembahyang sunat witir, sebahagian daripada sembahyang sunat witir 2 rakaat. Jadi kita nak buat 3 rakaat. Yang 2 rakaat tu sebahagian daripada sunat witir, yang 3 rakaat kita nak buat tu kerana Allah. Kalau makna ini yang kita faham, yang kita duk pasang niat saja aku mengerjakan sembahyang sunat witir 2 rakaat, maka sah. Nampak tak? Maka sah sembahyang sunat witir dia. Tetapi kalau sekiranya dia niat 2 rakaat itu ialah witir. Witir ni sebenarnya ganjil kita abang tadi. Kan? Pasal apa yang tak sah? Ulama' duk bahas pasal apa tak sah? Tak sah pasal 2 rakaat sebenarnya bukan ganjil. 2 rakaat itu ialah genap. Tiba-tiba kita niat 2 rakaat. Tiba-tiba kita pergi kata ganjil. Faham tak? Itu yang menyebabkan niat tadi itu tak sah. Kalau kita faham maksud lagu tu. Nampak tak? Kalau kita pergi faham 2 tu ialah ganjil, 2 rakaat yang kita buat itu ialah ganjil, itu yang tak sah. Tapi kalau kita pasang makna seperti yang kita sebut panjang saat ni tu, tak apa. Ataupun boleh juga katanya ulama, kan, kita niat lagu mana? Rak'ataini minal witri. Contohnya usalli sunnatal usalli rak'ataini minal witri. Itu kaifiat yang berapa? 4 cara niat. Sahaja aku mengerjakan sembahyang 2 rakaat, yang 2 rakaat ni adalah daripada sembahyang witir. Faham tak? Kerana Allah. Boleh juga. Boleh juga niat lagu tu. Kan? Jadi adalah macam-macam cara niat. Kan?
Masalahnya hari ni kita sendiri tak faham hak kita niat tu. Kan? Kita punya niat saja aku mengajarkan sembahyang witir 2 rakaat. Kan? Takutnya kita pergi faham 2 rakaat tu lah sembahyang witir. Tak ada sembahyang witir 2 rakaat ni, tak ada. 2 rakaat ni ialah sebahagian daripada sembahyang witir yang 3 rakaat yang kita nak buat tu. Situ yang faham makna dia tu. Situlah sat lagi yang menyebabkan sat lagi sembahyang witir kita tak sah. Boleh boleh faham kan? Itulah maksud nak sebut hari tu ni. Jadi antara kita niatnya muqaddimatal witri, muqaddimah witir. Banyaklah kita fiqh duk bahas masalah ni. Kan, tentang kesilapan atau kesalahan orang yang berniat. Dia pergi pasang hak 2, dia pergi faham ialah ganjil. Mana ada 2 rakaat tu ganjil? Tak ada. 2 rakaat tu sebenarnya genap. Okey, faham lagu tu lah yang jadi tak jadi, yang menyebabkan tak jadinya sembahyang witir dia tu. Okey, habis tentu dah. Baik, kita sambung balik. Lepas tu habislah. Apa tu nak buat? Sembahyang witir secara sambung terus ke hak 1 rakaat tu tak apa. Hak yang ketiga tu, usolli sunnatal witri rak'atan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat witir 1 rakaat kerana Allah. Itu tak lorat. 1 rakaat memang ganjil dah, walaupun tak pasang niat. Supaya kita niat. Kalau kita sebut 2 rakaat tadi, tak apa, kita itlaq saja pun tak apa. Tapi kalau kita niat buat 2 rakaat sunat witir, dia tak boleh itlaq. Makna kita mesti faham murad atau maksud kata-kata ataupun niat kita tersebut. Adakah yang kita faham maksud 2 tu ialah ganjil? Kalau itu maksud kita, tak sah bayar witir dia. Sebab witir bukan 2 rakaat. Sama ada 1 rakaat ataupun 3 rakaat. Kalau kata kita nak buat witir 3 rakaat, 2 rakaat yang pertama tu sebenarnya sebahagian daripada sembahyang witir yang sebanyak 3 rakaat. Tu yang betulnya. Baik, itulah. Kan, nampak lagu tak ada apa kan? Tapi rupa-rupa yang lebih buka kitab fiqh, dia bahas tajuk ni. Panjang pula tu. Kan, cerita tentang kesilapan, salah faham kita. Kan, tentang niat witir kita tadi tu. Ada pembahasan dia pula. Baik dah. Kita tak peduli apa dah kan. Kita kira niat saja. Tak apalah, mudah-mudahan betul lah. Kan, mudah-mudahan sembahyang kita sah. Dah kita tak tahu buat apa nak. Ni kena mengaji sungguh baru jumpa benda tajuk ni. Baik, habis tang situ. Mudah je, tak payah mana. Hak lorat nak buat tu hak lorat dia nah. Baiklah, seterusnya hadis kita yang ke-15. Wa an Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu qala laisal witru bihatmin tu huruf ha. Kalau ada titik atas dia tu, bunyi kha tu buang titik tu. Bukan bihatmin dah, bihatmin. Titik atas ha tu bulat kan dia. Tapi baca khatmin pula. Bukan khatmin, hatmin. Kahayatil maktubati. Walakin sunnatun. Tu sabdu atas nun tu. Sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Nasa'i wa Tirmidzi. Baiklah, habis tang situ. Baik, artinya arti sabda Nabi. Berkata Sayyiduna Ali
bin Abi Talib, isteri apa dia, suami kepada anak Nabi, menantu Nabi lah, Sayyidina Ali ni, kan, menikah dengan anak Nabi Fatimah Az-Zahra, kan, boleh dua orang anak, kan, Hasan dan Husain. Kan, baik. Apa kata Sayyiduna Ali nya? Tiadalah witir itu ialah mesti atau wajib. Tak wajib. Tu dalil tu. Kan, bahawa dalil bagi mazhab kita Syafi'i, sembahyang sunat, sembahyang witir ni tidak wajib, tetapi sunat. Atau kita sebut sunat witir, tak kata wajib witir. Okey, sembahyang dia hukumnya ialah sunat. Antara yang mengatakan sembahyang witir ni ialah tidak wajib, Sayyiduna Ali sendiri. Tak percaya, pergi buka kitab hadis Imam Nasa'i, Imam Tirmizi, kita akan jumpa lah hadis ni. Baca ke diri, puas hati, takut tak percayalah pula. Baik. Mesti atau wajib tak sah ni secara yang difardukan. Maknanya sembahyang witir ni dia tidak wajib seperti mana sembahyang fardu yang kita duk buat sehari-hari 5 waktu tu. Kan? Adapun 5 waktu ni, ni memang kena buat lah. Tu mesti kena buat. Sembahyang maghrib, isya, subuh, semua tu lah, kan? Zuhur, asarnya, mesti kena buat, kan? Suka ke tak suka ke, rajin ke malas ke, sibuk ke tak sibuk ke, tengah buat kerja ke apa ke, kena buat. Tu tak ada jalan, nak tinggal tak ada, kan? Kecuali lupa, pengsan ke, pitam gelap mata ke, tiba-tiba jadi gila ke, kan? Atau orang perempuan tu ada keuzuran haid nifas ke, tu tak apa, kan? Tu tak kena sembahyang. Kita hak waras akil baligh yang mukallaf ni, kan, kena sembahyang. Tak usah duk berhelah lah, kan? Tak usah duk bagi alasan lah, kan? Lagu tu lah, lagu ni saja tak mau sembahyang lah tu, duk bagi alasan tu, kan? Hukumnya haram, dosa lah siapa tinggal sembahyang dengan sengaja. Baik. Tetapi sembahyang witir tak ada lah seperti sembahyang fardu, kan? Maknanya sunat lah, ceritanya maksudnya sunat sembahyang witir ni. Dan tetapi sambung lagi hadis, kata-kata dari Sayyiduna Ali ni, akan tetapi ialah witir itu ialah satu sunnah at-tariqatun nabawiyyah. Tu sunnah perjalanan baginda Nabi kita Muhammad, ataupun bahasa mudah, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Apa hak Nabi buat ni ada 2 benda. Pertama, wajib. Benda tu, perkara tu, hukuman dia wajib. Perkara yang kedua, hak Nabi kita buat, ialah sunat. Hak kita kata ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Hak kalau buatnya boleh pahala, kalau tinggalnya tidak berdosa tu. Tu sunat istilahnya. Asal lughah sunnah ni at-tariqah, perjalanan. Selama baginda Nabi kita duk hidup, kan? Perjalanan Nabi kita ialah mengerjakan sembahyang witir. Baik. Jadi 2 benda ni sajalah hak Nabi buat, hak wajib dengan hak sunat. Hak haram tak ada lah Nabi kita buat, kan? Hak makruh pun Nabi kita tak buat. Hak khilaful aula, hak tidak sepatutnya, walaupun hukum tidak haram, tidak makruh, tapi dia masuk dalam kumpulan benda ni tak sepatutnya dibuat, pun Nabi tak buat. Kalau benda harus yang Nabi buat pun, tapi benda harus
jadi wajib atas Nabi. Pasal nak menyampaikan dakwah kepada umat, nak menyatakan hukum perkara yang diharuskan tadi. Di sisi Nabi nya wajib. Pasal dia tu Rasulullah kena sampaikan hukum kepada kita umat. Tu hak Nabi buat. Di antara perkara yang Nabi kita buat, yang Nabi kita lakukan, ialah sembahyang witir. Itulah reti dia. Baik. Yang menjalani ataupun maksud ataupun makna menjalani ni, membiasakan akan dia akan witir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sembahyang witir ni ialah yang dibiasakan oleh Nabi. Sebab tu sembahyang witir ni berkhilaf ulama. Sampai ada yang mengatakan sembahyang witir ni ialah wajib, seperti Imam Abu Hanifah tu. Mazhab Hanafi, sembahyang witir ni hukum dia wajib, tak buat berdosa. Ada wajib yang keenam selepas dari 5 sembahyang fardu tu. Tapi jumhur ulama dia kata sunat lah. Sunat pula sunat muakkadah. Sunat muakkad. Kalau kata sunat muakkad tu membawa maksud apa? Satu perkara sunat yang perkara tu sentiasa dilakukan oleh baginda Rasulullah. Nabi kita muwazabah, tak ada tinggal, buat selalu. Tu kata sunat muakkad. Satu lagi sunat ghairu muakkad. Ada kala Nabi buat, ada kala Nabi tinggal. Itu sunat ghairu muakkad. Kalau tajuk muakkad, serupa kita sebut tadi. Nak ceritanya sembahyang sunat witir ni sangat-sangat dituntut kita buat. Lagi tak faham maksud pula. Syariat, syarak menuntut dengan sungguh-sungguh, buatlah. Semayanglah witir ni, jangan duk tinggal, jangan duk balok malas, jangan nak pergi ada hak tu lah. Tapi saat ni lah kan, apa hak jadi, hak berlaku, kita tinggal. Kita tak berasa kekuatan tuntutan syarak suruh kita semayang witir. Pada syarak tekan kita buat, jangan tinggal, kena buat. Kita pula ambil mudah, ambil ringan, orang panggil kan. Tak berasa berat, tak berasa kena buat ni, tak buat tak boleh, tak berasa lagu tu. Dok kata sunat, sunat buat, tak apa, tak buat, tak apa. Kan? Lah kali memang tak buat. Kan? Pasal duk mudah sangat. Baik, habis datang situ. Kan? Cukup dah sejam, nak sejam lebih sikit. Jadi kita kena berhenti lah. InsyaAllah kita sambung lagi bulan depan. Masih lagi dengan tajuk sembahyang sunat witir. Ada lagi satu hadis lagi. Lepas tu di bawah tu barulah kan cerita tajuk lain. Hak bawah yang nombor 2 tu pun witir lagi. Banyak hadis cerita tentang sembahyang witir ni. Baik, kita berhenti pada hadis kita yang ke-16. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. InsyaAllah ada apa-apa soalan nanti. Ya. Tak payah dah. Dia ada hadis Nabi kata apa? La witrani fi lailatin atau kama qala Rasulullah. Tak ada sembahyang witir sebanyak 2 kali di dalam satu malam. Maknanya dalam satu malam ni kita cuma disuruh buat sekali je sembahyang witir. Ikutlah sekali tu 1 rakaat ke 3 rakaat kan, ikutlah. Jadi kalau kata kita buat dah witir lepas kita sembahyang Isya tadi, lagi tengah malam kita bangkit buat sembahyang sunat, buatlah, tak apa, boleh.
Kan? Lepas tu dah habis selesai dah mayang-mayang sunat kita buat, tak payahlah buat witir lagi pasal buat dah. Dia sekali lah buat. Tak ada 2-3 kali dah. Tu maksud dia hadis tu. Bukan bermaksud apabila kita dah buat witir, tak boleh dah kita nak mayang sunat lain tengah malam kan? Dah, bukan maksud lagu tu. Kata penutup bagi semayang sunat ialah witir. Kalau lepas isya tadi kita tak semayang witir lagi, lepas tu kita makin tengah malam, buatlah sunat, akhir tutup dengan witir. Kalau tak semayang witir lagi, kalau dah semayang witir, tak ada tutup dengan apa-apa dah. Tunggu bang subuh ya. Lagu itulah wallahu a'lam. Ya. Boleh. Dia tak ada syarat kena mualat. Nak buat 2 rakaat dulu, lepas tu relax, kena kopi on dulu ke, nasi kandang dulu ke, sejam 2 jam lagi baru sambung 1 rakaat lagi, boleh. Boleh lah. Atau nak tidur dulu ke, lagi tengah malam, baru nak buat 1 rakaat. Tanya saya, boleh lah. Tapi Nabi buat lagu tu ke? Nabi tak buat lagu tu. Hak nak buat tu boleh. Tapi adakah begitu cara Nabi sembahyang witir? Dah. Nabi buat witir, kalau kata buat 3 rakaat, buat cara faraq 2 salam tadi, buat 2 rakaat, lepas tu makit, buat 1 rakaat. Tak mau buat serupa Nabi tadi? Boleh. Tapi buat pandai-pandai kita lah pula, pandai-pandai. Hak Nabi tak buat, itu kita nak buat. Itu je lah jawapannya. Kau tanya boleh ke tak? Jawabnya boleh. Gitu je lah. Kan? Wallahu a'lam. Abang Mai tanya apa lagi? Tak mau tanya? Tidak banyak soalan nak ada tanya. Allah. Tak apa lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatik wanshur alaina rahmatak وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله